Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bertemu kembali. Okey, untuk hari ini cikgu nak kita buat projek yang kedua pula. Okey, kita akan buat LITA simulation untuk projek yang kedua, iaitu cikgu namakan projek ini iaitu penggera keselamatan. Okey. Okey, so cara dia, okey, kita tengoklah langkah yang pertama. Macam biasalah kita buka Autodesk Tinkercad, okey. Kemudian okay, kalau awak ni, okey, awak tengok yang sebelah sini kan. Okey, awak cari yang circuit, jangan ambil yang 3D design semua ni. Okey. Circuit. Okey, pastikan kita ambil circuit. Okey, kemudian create new circuit. Okey. Create new circuit. Okey. So kita dah pergi kepada ni. Okey, so step yang pertama lah macam yang cikgu pernah ajar sebelum ni. Okey, pertama kita namakan projek dulu. Change name. Okey, namakan projek kita. Okey, so ni projek yang kedua yang cikgu nak share dengan awak. Okey, so cikgu namakan projek 2 iaitu penggera keselamatan. Okey, penggera keselamatan. Ataupun biasa kita sebut alam sistem, alam sistem lah. Okey, penggera keselamatan. Okey. So untuk penggera keselamatan ni, okey. Pertama, okey, bila kita nak buat coding, okey. Kita nak buat LITA, pertama kita mesti ada Arduino ataupun microcontroller. Okey, microcontroller kita gunakan iaitu Arduino Uno. Okey. Kemudian yang kedua kita nak pasang komponen. Okey. So kita nak pasang komponen supaya nampak lebih kemas, kita gunakan breadboard lah. Okey, tarik breadboard. Okey, cikgu dah ajar kan sebelum ni macam mana nak buat. Okey, kecilkan sikit. Okey. Seterusnya, okey. Cuba kita sama-sama fikir. Okey, dalam penggera keselamatan apakah yang perlu ada? Okey. Penggera keselamatan alam sistem dekat rumah kita. Okey, apa yang ada? Macam mana penggera itu boleh berbunyi sekiranya ada pencuri datang? Okey, bermakna mesti dia ada satu sensor lah ataupun penderia. Penderia apa yang kita perlukan? Penderia pergerakan. Okey, penderia pergerakan ataupun PIR sensor. Okey, so awak carilah kat komponen ni apa penderia. Okey, so kita dah jumpa iaitu PIR sensor. Kita masukkan kat sini. Okey, letaklah mana-mana ya. Okey, kaki. Okey, so ini adalah PIR sensor ataupun penderia pergerakan. Dia fungsi penderia PIR sensor ni ataupun penderia pergerakan ni ialah dia akan mengesan sekiranya ada sebarang pergerakan. Okey. So ini adalah peranti apa? Input. Kita ada belajar kan peranti ini adalah peranti input. Okey, so peranti input apa? Digital ke analog. Cikgu dah ajar sebelum ni. Okey. So penderia pergerakan ataupun PIR sensor ni adalah satu peranti input digital. Okey, so awak kena kenal pastilah sama ada dia digital ataupun analog. Okey. So kalau kita tengok dekat PIR sensor ni dia ada tiga kaki. Okey, kita tengok yang kaki sebelah kanan ni dia adalah ground. Okey, so kena ingatlah ground cikgu dah ajar sebelum ni. Ground nak sambung dekat mana? Okey, ground mesti disambung kepada ground dekat board Arduino. Okey, ground ni ialah negatif dia lah. Okey, kemudian apa lagi ada yang kaki yang tengah ni adalah power. Okey, power nak hidupkan PIR sensor ni kita perlukan berapa volt? Okey, kita perlukan 5 volt. Okey, 5 volt dekat mana? Nak cari 5 volt tu dalam Arduino ni. Okey. So kat sini ada 5 volt. Okey. Kemudian yang ini okey, kaki yang seterusnya signal. Okey, signal ni kita nak mengesan signal lah. Okey, so kita mesti sambungkan kepada pin lah. Pin. Okey, kita dah kenal pasti tadi bahawa ini adalah peranti input digital. So kita perlu cari dekat bahagian digital lah kat sini. Jangan awak letak dekat analog. Okey, letak di bahagian digital. Okey, so boleh pilih antara
Antara 0 hingga 13 ni nak letak di kaki mana. Okey, nanti awak tentukanlah. Okey, so kita cuba pasang dulu. Okey, so ground. Kita ambil wayar. Okey, ground. Okey, ni kan. Okey, so dia mesti dalam satu line lah. Tak semestinya awak terus letak, awak kena letak betul-betul atas lubang kaki dia ni. Tak, boleh letak asalkan dia dalam satu baris dia mengalir ni. Kalau sebelah sini dah dia dah tak mengalir dah. Okey, kalau awak letak di bahagian ni dia dah tak ada pengaliran arus kerana dia dah disekat oleh ni. Dia ada longkang kat sini tengah-tengah ni. Jadi arus daripada atas ni ke sini dia tak boleh mengalir. Okey. So awak kena duduk dalam satu row ni lah, satu baris ni. Okay, macam ni. Okay, kita ambil kat sini. Okay. Tarik wayar. Okay. Saya nak sambung ke mana tadi? Ground. Okay. So carilah ground. Saya nak letak ke atas jugalah. Okay. Sebab dia adalah peranti digital kan. Okay. Ataupun nak letak kat bawah ni pun boleh. Ni ada ground Okay. Nampak sengit kan? Cikgu dah cakap cikgu tak suka sengit. So tariklah sikit. Okay. Okay, wayar ni boleh tukar. Okay, kita nak tukar warna background. Okay, saya nak buat black negatif. Okay. Okay, next ialah power. Okay, power kita letakkan dia pada 5 volt. Okay, 5 volt mana tadi? 5 volt. Tarik ke bawah sikit lah. Macam crowded sangat kat situ kan. Tarik ke bawah 5 volt. Okay, so saya nak tukar wayar warna merah, red. Dah stop kat situ jadi kan. Okay, 5 volt. Okay, kemudian signal. Okay, signal dia dekat input lah. Okay, input digital. Okay, kita buat dia lurus lah supaya dia nampak kemas. Saya nak letakkan di, saya nak pilih di pin nombor 5 lah. Okay. Okay, so kita letak di pin nombor 5. Okay, boleh setakat tu. Okay, next. Okay, nak tukar wayar. Okay, kita nak tukar wayar lain lah. So, kita ambil warna orange lah pula. Okay. So, dah warna lain. Okay. Okay, siap untuk PIR sensor, sambungan PIR sensor. Kemudian, kita nak bagi alarm kita berbunyi. Apakah outputnya? Apakah output yang kita perlukan? So, kita mesti perlukan buzzer. Okay, so kita carilah buzzer. Okay, kita ada buzzer piezo kat sini. Okay, so kita ambil buzzer piezo. Okay, letaklah kat mana-mana awak nak letak kan. Okay, letak kat situ. Okay, so itu adalah buzzer piezo. Buzzer piezo awak kena ingat dia pun ada negatif dan positif dia. Okay, negatif dan positif. Kita tengok. Okay, ni dia ada beritahu dah. Okay, ni negatif. Yang sebelah sini adalah positif. Okay, so negatif nak sambung di mana? Dekat board microcontroller ni. Okay, negatif mesti disambung kepada ground lah. Okay, negatif mesti sambung pada ground. Okay, ingat dia dalam satu baris Okay, so saya nak tarik. Okay, nak cari ground. Ground masih ada satu lagi kan kat bawah sini. Okay, kita tarik kat bawah ni. Okay, ni ground dia. Okay, so saya nak tukar warna lain pula wayar dia. Warna yellow lah. Okay, warna yellow. Okay. Kemudian okay, yang ni positif dia. Okay, positif output. Okay, so ini adalah peranti output. Peranti output apa? Analog ataupun digital. Okay, so ini adalah digital lah. Okay, digital. Kita letak ke atas juga. Okay, kita letak ke atas ni. Okay, saya nak sambungkan dia di pin nombor 7 contohnya. Mana pin nombor 7?
Okey. Terpulanglah awak nak letakkan dia di pin nombor berapa. Okey. Next. Okey. So kita tukar warna lain lah. Okey, saya nak ambil warna biru pula. Okey. So siap sambungan litar ni. Okey. PIR sensor. Kemudian kita ada buzzer. Okey. Ini adalah untuk penggera keselamatan. Okey, litar dah siap. Apa yang kita nak buat supaya dia boleh berfungsi litar tersebut? Okey, so kita mesti kena kod lah. Okey, kena buat coding. Okey. So untuk buat coding ni, okey, macam dah ada ni kita buang dulu ya. Okey, yang dah ada ni. Okey. Next, kita nak buat coding. Okey, so saya ajar awak pakai blok kan, so dia lebih mudah lah. Kalau awak nak mulakan dengan teks pun boleh, tak ada masalah. Tapi untuk mudahkan awak try pakai blok dululah. Okey, so nanti awak boleh refer tengok dia punya teks macam mana. Okey, okey, so apa yang kita nak kena buat dulu? Okey, kita kena tengok apa dulu. Inilah, kita tengok ya, sekejap ya, di sini. Okey. Kita kena ada kontrol dulu. Okey. Sebab sekarang ni kita punya penggera keselamatan ni kita nak macam kita nak dia berfungsi sekiranya ada pergerakan ataupun sekiranya ada pencuri datang, okey, alarmnya akan berbunyi. Itu yang awak nak kena buat coding. Okey, awak kena tahu dulu apakah coding yang awak nak buat. So codingnya nanti awak kena buat ialah sekiranya ada pergerakan, okey, sekiranya PIR sensor itu mengesan pergerakan, maka buzzer piezo akan berbunyi. Okey, so kita kena cari kontrol dia dulu. Okey, kita nak bagi arahan. Okey, so kita boleh guna, okey, kita guna ni lah, if. Okey, if, okey, if ada sekiranya, okey, if, okey, tadi sebab kita katakan sekiranya ada pergerakan, so if, okey, okey, kemudian kita ambil ni lah equation ni mat okey, so kita ambil yang ni sekejap ya. Okay, awak nampak kan dia punya blok tu, so boleh masukkan blok dia sama. Okey, okey, kemudian okey, kita nak baca. Sekarang ni kita nak baca, maksudnya sekiranya PIR sensor itu mengesan pergerakan. Okey, so PIR sensor tu kita kena baca dekat input lah. Okey. Okey. So dia adalah digital ke analog? Okey, tadi kita dah tentukan bahawa dia adalah digital. Masuk dekat blok kat sini. Satu ni. Okey. Okey, kita nak baca dia pada digital pin nombor berapa tadi? Okey, tengok balik. Okey, tengok balik. Okey, tadi saya sambungkan dia pada pin nombor berapa ni? Pada pin nombor 5. Okey, so kita masukkan dia pada pin nombor 5. Okey, maksudnya bila ada, dia baca bila read digital pin 5, okey, sama dengan, okey, kita buat sama dengan 1. Okey, 1 tu maksudnya ada. Okey, 1 sama dengan 1. Okey, then apa kita nak buat? Okey. Kemudian apa yang akan jadi? Bila dia bacaan, bila digital pin 1 ni maksudnya dia ada pergerakan. Okey. So kita nak setkan output dia pula. Okey, kita nak set dia sebagai output buzzer. Okey, so kita set pin. Kita ambil yang ni. Okey, set pin. Pin nombor berapa buzzer tadi? Kita sambungkan pada pin nombor 7. Okey, pin nombor 7 tu high. High ni bermakna dia ada 5 volt mengalih. Okey, maksudnya ni mengesanlah ada pergerakan. So dia high tu dia akan berbunyilah alarm buzzer tersebut. Okey, alarm akan berbunyi. Okey, kemudian bila dah bunyi tu, okey, kita nak kalau dia bunyi sekali je, sekejap je kan. Okey, so kita nak bunyi bagi dia bunyi lama lah.
Tak naklah macam kalau ada pergerakan, lepas tu orang tu dah lari je sekejap, dah tak ada dah senyap dah. Okay, biasanya alam tu kalau kita tengok dekat alam sistem kat rumah kita ataupun mana-mana kan, bila ada je pergerakan pencuri masuk sahaja, alam tu akan berbunyi lebih lama supaya dia alert, okay, kepada orang sekeliling dan juga pencuri tersebutlah. Okay, jadi kita kena bagi dia berbunyi lebih lama lah. So macam mana kita nak bunyi lebih lama tu, kita buat dia jadi wait. Okay, wait tu maksudnya biar dia berbunyi lama sikit. Okay, so kita tentukan, nak tentukan berapa second dia bunyi alarm tersebut. Okay, nak buat dia berbunyi selama contohnya 10 saat. Okay, 10 second. Okay, contoh. Okay, kemudian as, okay, jadi okay, yang ini sekiranya pin digital 1 kan. Okay, kemudian okay, sekiranya tak ada pergerakan. Okay, yang ini sekiranya ada pergerakan. Selain daripada tu, bila tak ada pergerakan, inilah else ni. Okay, maksudnya selain daripada ni tak ada pergerakan. So else, selain daripada tu, maka okay, output dia akan jadi apa? Okay, output dia akan stop lah berbunyi, tak ada bunyi lah. Okay, so set pin nombor 7 tadi output dia tu low. Okay, kalau kita tak buat macam ni, maksudnya dia akan, bila ada pergerakan bunyi je lah. Okay, dia bila tak ada pergerakan, dia akan bunyi je. Sebab tu kita kena letak dia, kena letak else ni. Okay, maksudnya jika tak ada pergerakan, okay, buzzer tu akan low. Low tu maksudnya tak berbunyi lah. Okay, so dah siap coding. Simple sahaja, mudah sangat sebenarnya. Okay, so kita nak tengok dia kita start simulation. Okay, kita start simulation. Macam mana kita nak tahu ni? Okay, kita pergi dekat ni. Sekejap ya, sorry. Tengok, tarik sikit ke tengah. Okay, ni PIR sensor. Okay, PIR sensor ni, inilah dia akan kita tengok simulation dia ni. Ini ada, ni orang. Okay, ni orang. Maksudnya lah, kalau saya tengok sekejap ya. Okay, sekarang ni, sekiranya dia bergerak, dia akan bunyi. Okay, dia akan bunyi. Sekiranya ada pergerakan, dia berbunyi. Okay, kemudian sekiranya tak ada ni, lari jauh dah ni. Okay, dia akan stop. Okay, selama 12. Tadi cikgu set 10 saat kan. Okay, so dia akan bunyi lah. Dia pergerakan, dia bunyi lagi. So itu saja. Jadilah kalau buzzer, kalau alarm sebenar kat rumah kita, buzzer dia tak adalah bunyi macam ni. Buzzer dia lebih lagi lah. Okay, buzzer ni akan bunyi lebih kuat lagi lah. Ni kita buat simulation. So buzzer dia ni perlahan dia bunyi macam ni je lah. Dia punya buzzer dia. Okay, kalau penggera sebenar kat rumah kita tu, alarm dia bunyi kuat. Maksudnya macam ni lah. Inilah. Okay. Okay, so dah siap. Okay. Okay, dah siap. Simple sahaja. Okay, so awak dah dapat satu projek iaitu penggera keselamatan. Okay, so cikgu nak, okay, cikgu dah tunjuk ni contoh. Jadi cikgu nak lepas ni, okay, kamu semua cuba buat. Okay, cuba buat projek yang kedua ni, penggera keselamatan. Buat samalah macam cikgu ni, tapi awak boleh ubah ikut kefahaman awak. Okay, sama ada awak nak tukar pin nombor lain, boleh, tak ada masalah, tapi pastikan betul. Saya nak tengok yang penting awak faham dan awak boleh ceritakan. So cikgu nak sama macam projek 1, masa awak buat tu awak screen record awak punya kerja tu supaya cikgu boleh nampak lah awak faham ke tidak. Okay? Okay, so itu sahaja untuk kali ini projek yang kedua. InsyaAllah kalau ada masa lagi cikgu akan buat untuk projek yang seterusnya. Jadi cikgu harap awak pun sama-sama buatlah, okay, supaya faham, okay, apa yang cikgu ajar. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye.